إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni sambung kitab Badrut Tamam. Kebetulan bulan ataupun waktu ni adalah bulan Maulidur Rasul. Kebetulan, dan kita duk bincangkan tentang Nabi. Tapi kita bincang tentang Nabi bukan time bulan Maulidur Rasul je. Tiap bulan, tiap minggu. Kebetulan lah. Kita masuk pada hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama, kitab Badrut Tamam wan Nujumus Thawaqib, pada menyatakan tentang hal ehwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Yang mana kita tahu Nabi hijrah, kita tahu. Malah kita sambut penghijrahan Nabi itu, kita sambut setiap tahun Ma'al Hijrah, ataupun kita panggil awal Muharram. Tapi tahukah anda bahawasanya itu adalah hijrah yang ketiga? Itu bukan yang pertama. Hijrah yang ketiga tu, yang kita duk sambut tu, ketiga. Dia ada hijrah pertama, ada hijrah kedua. Hijrah pertama dan kedua bukan dekat Madinah, daripada Mekah, bukan. Ni kita nak baca malam ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hijrah yang pertama. Dan kerana banyak menyakiti mereka itu, cerita tiba-tiba je banyak menyakiti mereka itu. Cerita apa ni? Ketika awal Islam dizahirkan selepas 3 tahun dalam keadaan bersembunyi, sebaran Islam dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Kemudian turun ayat untuk sebar secara terbuka. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang berselimut, bangun dan sampaikan secara terbuka setelah 3 tahun secara bersembunyi. Bila disampaikan secara terbuka tu, mulalah datang macam-macam. Ketika sembunyi-sembunyi ni tak ada masalah sangat. Macam itulah kita sekarang pun. Kita sekarang macam itulah. Kalau kita menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam je, tak ada masalah. Cuba buat secara terbuka, terus dapat tentangan. Jadi bila secara terbuka, maka dapat tentangan. Siapa yang tentang? Orang bukan Islam, orang musyrikin Mekah. Jadi kita tak payah nak mimpi lah orang kafir akan setuju dengan kita. Daripada dulu lagi, diorang yang pertama sekali bantah. Dulu kini selamanya. Sampai bila-bila itu. Jadi memang macam itulah. Itulah sifat orang kafir. Malah mereka boleh berpakat, padahal dua-dua kata ni kafir ni, musuh dengan kafir ni. Musuh tak setuju, tak berapa rapat. Tapi oleh kerana musuh yang sama iaitu orang Islam, maka dia orang boleh pakat. Tu
Tu specialnya orang kafir. Dia boleh berpakat, special lah istilah kita panggil. Dia boleh berpakat sama-sama dia yang bergaduh, dia tak setuju. Kafir pun tak semua satu, ada yang tak setuju. Tak setuju, tapi sebab kita punya musuh yang sama iaitu Islam, kita boleh pakat dalam bab itu. Nanti bila dah kalah orang Islam, kita pecah balik, kita gaduh balik lah. Tapi sementara nak tumbang Islam ni, kita pakat dulu. Begitu sekali. Zaman dulu pun begitu. Musyrikin, musyrikin Mekah, Nasrani, Kristian, Yahudi, tak setuju tiga-tiga ni. Tapi dalam nak menumbangkan Nabi, boleh pakat. Lepas dah berjaya menumbangkan, contohnya, betul gaduh balik. Tadi macam genjatan senjata untuk sementara. Begitulah dulu, sekarang pun macam itulah. Jadi setelah Islam dizahirkan secara terbuka, maka banyaklah musuh. Itu cerita lepas. Bila banyak musuh, ni baru sambungan dia. Dan kerana banyak menyakiti mereka itu, banyak orang yang masuk Islam waktu tu yang Nabi dah sampaikan secara terbuka tu disakiti. Dah sakit, dah lah sikit. Tak ada kerajaan. Minoriti, bukan minoriti, lagi kecil pada minoriti, berapa puluh orang je. Dan bila macam tu disakiti, kena macam-macam lah dengan orang kafir waktu tu. Macam mana? Lalu berpindahlah satu jamaah. Ni lah mula hijrah. Maka hijrahlah satu jamaah daripada muslimin. Tak tahan dah, tak boleh dah. Kita persatuan pun tak ada, kita negara pun tak ada, duduk dalam negara ni. Kemudian kita diboykot. Nanti dia raci kita macam mana boykot tu. Diboykot. Bila boykot tak boleh dah, macam tak boleh tahan dah. Bila macam tu, berpindahlah, tanya Nabi. Nabi kata, gilah hijrah. Ini bukan hijrah ke Yathrib, ke Madinah, bukan. Ini sebelum tu lagi. Berpindahlah satu jemaah daripada muslimin. Setengah daripada mereka itu, termasuklah siapa yang mula-mula tu? Sayyidina Uthman bin Affan. Dia antara yang terawal hijrah. Dan isterinya Sayyidatina Ruqayyah, anak Nabi SAW. Kan Uthman kan dikahwin dengan anak Nabi kan, tu menantu Nabi. Maka dia antara yang awal untuk hijrah. Siapa lagi yang awal untuk hijrah? Abu Huzaifah dan isterinya, Al-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdul Rahman bin Auf. Itu antara yang tak ada kita. Antara yang pindah, yang berhijrah. Kat mana hijrah ni? Kepada negeri Habsyah. Habsyah ni Ethiopia sebut tak kerti. Ethiopia. Habsyah, kulit hitam. Orang kulit hitam. Ethiopia, betul tak sebut? Ethiopia. Itulah. Itu Habsyah lah, Habsyah. Pergi hijrah ke situ dengan isyarat daripada Nabi. Maksudnya Nabi membenarkan dan Nabi mencadangkan pergi situ. Sebab apa Nabi cadang pergi situ? Sebab ada satu raja ni sangat adil. Nanti kita akan bincang cerita raja tu. Isyarat Nabi bagi kebenaran untuk hijrah di situ. Maka memuliakan mereka itu oleh Najasyi. Maka memuliakanlah. Maka yang datang hijrah tadi tu, yang orang Islam tadi tu, pergi hijrah kali pertama, raja dia Najasyi. Kita panggil Raja Najasyi kan. Macam ada biasa sebut tak? Raja Najasyi. Macam lagu tak? Kan? Saya tak dengar lagu. Oh, orang sini tak dengar lagu. Oh, bagus macam ni. Warak-warak. Ada lagu apa benda tak? Saya pernah dengar lagu tu. Tapi ada Najasyi. Apa benda lagu Najasyi? Saya tak tahu lah nama apa. Siapa nyanyi tak tahulah. Tapi adalah dia sebut Najasyi. Lagu ni. Macam nasyid-nasyid sikit lah kot. Ada nasyid-nasyid sikit. Nak kata nasyid pun tak berapa nak nasyid sangat. Tak tahulah siapa nyanyi. Tapi dia sebut Najasyi. Raja Najasyi. Jadi Najasyi ni sebenarnya, kalau kita kaji balik, dia bukan raja, dia bukan nama orang. Dia macam pangkat. Contohnya macam Firaun. Firaun bukan nama orang. Dia Ramses je. Ramses 2, Ramses dia, nama dia ada nama dia. Tapi jawatan dia kita panggil Firaun. Macam ni Najasyi ni pangkat bagi orang paling besar lah macam tu. Kalau kita sultan, agung, macam tu, nama-nama macam tu, pangkat. Jadi Najasyi ni bukan nama orang. Bukan nama orang. Tapi dia Raja Habsyah. Raja Habsyah. Dinamakan hijrah ini hijrah yang pertama. Inilah hijrah yang pertama. Yang pertama. Lepas tu ada saya nak baca yang kecil kat bawah tu. Nota kaki tu.
Yang pertama keluar ialah Uthman bin Affan dan isterinya Ruqayyah bin Nabi Muhammad. Hijrah ke Habsyah yang pertama bulan Rejab tahun kelima. Bulan Rejab tahun kelima nubuwah. Nabi dilantik menjadi Rasul. Maknanya 3 tahun senyap-senyap. Maknanya baru 2 tahun je lah yang secara terbuka. Nabi kan mula-mula kan peristiwa Gua Hira. Lepas tu sampaikan secara senyap-senyap 3 tahun. Maknanya ni tahun yang kelima. Maknanya 2 tahun aja. Tak tahan dah. Teruknya kena. Umat Islam kena waktu tu. Dah lah tak ramai. Bulan Rejab tahun kelima nubuwah, kenabian. Dengan jumlah 11 lelaki 4 perempuan. Riwayat lain 10 lelaki 5 perempuan. Tu tak ramai pun, 15 orang 16 orang je. Tu yang pertama. Lepas tu hijrah kedua pula. Hijrah ke Habsyah kali kedua bulan Syawal tahun kelima nubuwah. Jadi maknanya kalau bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 3 bulan selepas hijrah yang pertama. Maknanya macam nak survey dulu lah. Duduk, okey lah duduk sini. Raja dia pun adil, bagus, okey lah. Macam tu lah. Ke baru yang lain datang. Hijrah yang kedua ke Habsyah juga. Iaitu berapa orang? 83 lelaki, 19 perempuan. Riwayat lain kata 83 lelaki, 18 perempuan. Lebih kurang tak sampai 100. 100 lebih sikit. 100 lebih. Tu je hijrah yang kedua. Ketua rombongannya Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi lah. Kan? Abu Talib tu pakcik Nabi. Ini yang kedua. Yang pertama menantu Nabi, Uthman bin Affan. Yang kedua Ja'far bin Abi Talib, diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Yang ikut dalam hijrah yang kedua ni siapa dia? Ubaidullah bin Jahsy dan isterinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ubaidullah bin Jahsy mati dalam memeluk agama Nasrani. Selanjutnya Ummu Habibah binti Abi Sufyan dikawinkan oleh Nabi. Bukan dikawinkan oleh Nabi, dikawinkan dengan Nabi, kawini dia. Ummul Mukminin lah. Kedua-dua hijrah ini Nabi tidak sertai. Dua-dua hijrah pertama dan hijrah kedua Nabi tak join. Yang joinnya adalah yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Yang kedua ni, setelah 3 bulan yang pertama tu, geng yang pertama kata okey kat sini, maka yang kedua ramai sikit 100 orang, diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far At-Tayyar nama dia. Nabi gelar dia Ja'far At-Tayyar. Pernah cerita kat sini hari tu. Ja'far At-Tayyar ni Ja'far si burung. Tayyar tu burung. Kerana dia mati dalam perang, badan dia penuh dengan kesan-kesan ketakan. Dan tangan dia dua-dua putus. Maka bila dia syahid, Allah gantikan tangan dia yang putus dengan sayap dekat syurga nanti. Dia akan ada sayap nanti. Nanti kita tengok dia terbang. Tu. Sayyidina Ja'far gitu lah. Itu pakar-pakar masuk syurga dia. Tengok tu Sayyidina Ja'far dia terbang. Kita naik buruk. Kita naik kenderaan awam. Naik buruk. Tapi dia tak payah tunggu. Nak je dah ada depan pintu syurga. Tapi dia tak perlu naik buruk. Ja'far At-Tayyar ni, Ja'far bin Abi Talib. Tak perlu. Dia apa? Dia cuma pakai sayap dia. Dia ada sayap besar. Untung aja. Tapi nak untung-untung pun, tangan dia tu kena potong sebelah. Dia pegang bendera ketika peperangan. Dia pegang bendera Islam. Kalau bendera tu tumbang, umat Islam yang berperang akan jadi macam lemah. Sebab macam dah kalah lah. Jadi dia kena pegang, pertahankan bendera. Kena potong tangan kiri dia. Dia pegang kot tangan kanan. Kena potong lagi tangan kanan dia. Dia kepit gitu. Kepit. Akhir sekali kena tusuk, dia kepit dengan kaki dia sampai dia mati. Dan masa nak tumbang bendera tu, yang lain sambut, angkat. Itu boleh menang. Jadi padanlah dia dapat sayap. Dia berani melawan sampai mati gitu. Kita ni tak ada. Selimut pagi pukul 6 pagi, nak tolak selimut pun tak larat. Tak sampai sekilo selimut. Nak tolak pun tak larat. Alah, nak 45. Subuh pukul 7 habis. Tiba-tiba nak sayap. Fikirlah, mimpi lah nak sayap benda. Selimut bukan suruh angkat besi. Nak tolak selimut pun tak larat. Aduh, pukul 5.30 jam kita ni. Jadi yang ikut pada hijrah yang kedua, tahun kelima nubuwah, tahun kelima dilantik menjadi Rasul, umur Nabi 45 tahun lebih kurang, 100 lebih orang, 83 lelaki, 19 orang perempuan.
Yang bestnya dalam rombongan yang kedua ni, Ubaidullah dan isterinya Ummu Habibah ni, dia follow sekali, sedangkan dia tak masuk Islam. Dia macam nak tumpang korang nak pergi aku follow macam tu macam dia nak follow aja, nak ikut aja. Sebab kalau pergi musafir seorang-seorang saja, dia tak syok lah kan seorang-seorang. Dia naklah buat konvoi macam tu lah, lebih kurang tumpang rombongan tu. Tapi dia tak masuk Islam. Ubaidullah bin Jahsy ni akhir sekali tak masuk Islam sampai ke sudah. Bila dia pergi sana, kat sana agama Kristian, dia masuk agama Kristian dan dia mati dalam Kristian. Sayang, lepas dia pergi tu, hijrah tu, dia follow yang hijrah tadi tu, dan dia tak balik ke Mekah. Sehingga bila dia mati, tinggallah isteri dia Ummu Habibah. Ummu Habibah terkotak-kanting seorang-seorang dekat negara orang, mudah kata gitu sehinggalah ada satu waktu, sehingga Nabi dah berjaya buka Mekah, buka Madinah sebagainya. Kemudian Nabi utuskan Nabi tulis surat dekat Raja Habsyi tadi, minta dia masuk Islam. Yang ni dah lama lah, agak mungkin beberapa tahun lepas pada tu. Islam dah kuat dah masa tu. Nabi tulis surat sebab engkau baik, engkau telah ketika kami susah dulu engkau bantu, sedangkan yang lain tak bantu. Engkau bantu ketika kami susah, tapi kamu tak masuk Islam sampai sekarang. Mungkin dah beberapa tahun lah, saya tak ingat lah fakta-fakta tahun tu, mungkin 5-6 tahun lepas pada tu ke macam tu. Kau tak masuk Islam lagi. Kejap, saya ingat tahun ke-7 hijrah. Boleh ingat dah, mari pula tahun ke-7 hijrah. Maksudnya yang Nabi hantar para sahabat untuk hijrah yang kedua, tahun ke-5 kenabian. Bukan tahun ke-5 hijrah, tahun ke-5 kenabian. Kemudian selang tahun yang ke-11 kenabian baru hijrah. Lepas tu tahun ke-7 hijrah, maknanya dekat 10 tahun lah juga. Hampir 10 tahun tak masuk Islam lagi Raja Habsyi ni. Tapi dia tolong, dia baik lah dengan Nabi. Dia baik. Nabi tulis surat pada tahun ke-7 hijrah. Nabi tulis surat dekat dia, suruh dia masuk Islam lah. Dan Nabi bagi tahulah hujah-hujah ayat Quran dan sebagainya. Dia baca betul lah, dia kata dia masuk Islam. Di hujung surat tu dia tulis kat situ, engkau tolong cari seorang ni yang isteri ni lah, isteri Ubaidullah bin Jahsy ni dah lama duduk sana dah, seorang-seorang terkotak-ganting duduk sana. Engkau tolong pinang dia untuk aku. Jadi dia pun pergi cari, jumpa, dia bagi mas kahwin dan sebagainya. Dia kata, aku wakil Nabi untuk minang kamu untuk Nabi. Maka dia terima. Jadilah Ummul Mukminin. Salah seorang isteri Nabi adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Abu Sufyan ni sahabat Nabi juga. Yang mana asalnya Abu Sufyan ni lambat juga masuk Islam. Mula-mula dia perang Nabi juga mula-mula. Itu sedikit cerita. Kita sambung lagi. Hijrah yang pertama, daripada 2 hijrah ke negeri Habsyah. Ke negeri Habsyah 2 hijrah ada. Ke Habsyah. Dan yang demikian itu pada bulan Rajab tahun ke-5 daripada nubuah. Dan diam mereka itu, duduk mereka itu di negeri Habsyah tu kurang daripada 6 bulan, tak sampai 6 bulan. Kemudian tak sampai 6 bulan, bila ramai-ramai duduk hijrah pertama dan hijrah kedua, kemudian pulang kebanyakan mereka itu tatkala sampai khabar kepada mereka itu bahawa musyrikin sujud mereka itu serta Nabi tatkala membaca surah Wan Najmi Idza Hawa, demikian bintang semasa ia menjunam, kerana menyangka mereka ia akan Islam musyrikin. Ini kisah dia. Jadi ketika mereka duduk kat sana 6 bulan, tak sampai 6 bulan. Hijrah pertama dan hijrah kedua campur, ada 100 lebih. Tak sampai 6 bulan turun ayat Wan Najmi Idza Hawa. Bila turun ayat ni, berita palsu tersebar. Sebab kalau kita tengok Al-Quran, memang wahyu telah turun, maka datanglah para sahabat menyampaikan wahyu dekat yang hijrah awal ni. Dan yang turun waktu tu, Quran turun waktu tu, Wan Najmi Idza Hawa, demikian bintang ketika terbenam, ketika menjunam. Orang Arab dia pandai, sastra dia.
Maknanya menjunam tu maksud musyrikin telah sujud dekat Nabi. Masa tu dia tak tahu lagi sujud dengan orang tak boleh. Ini baru-baru Islam kan. Bila macam tu, maknanya musyrikin semua telah sujud pada Nabi. Seronok diorang ni. Maka tersebar berita palsu bahawasanya musyrikin yang duk lawan-lawan ni semua dah sujud kat Nabi. Dengan maksud dah meluk agama Islam. Ni dia duk jauh ni. Masa tu mana ada WhatsApp lagi. Tak ada lagi. Jadi tak tahu. Dia tersebar berita macam tu. Ayat dia ada 5. Wan najmi idza hawa, ketika bintang demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawanmu yakni Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tiadalah yang diucapkan oleh Nabi tadi tu menurut kemahuan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul qawa, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi orang waktu tu dia kata, ayat ni menandakan semua dah masuk Islam, semua dah sujud dekat Nabi. Maka pakat-pakat balik. Pakat-pakat balik. Balik. Bila balik, dia tak ada cerita dalam kitab ni. Bila balik, tengok-tengok rupanya tidak. Maksud je lain. Bukan maksud tu, berita palsu sebenarnya. Akhir sekali tak boleh masuk ke Makkah. Sebab dah tahu diorang ni dah berhijrah, dah berpaling tadah, tak boleh masuk lah. Akhir sekali ada pembesar-pembesar Mekah yang tolong lah. Akhir sekali dapat masuk juga yang ni. Barulah berlaku hijrah yang ketiga selepas pada tu. Hijrah ke Yathrib. Ni itulah salah faham. Salah faham yang berlaku. Jadi kalau kita tengok sedikit pengajaran, kalau kita tengok Raja Habsyah kafir Nasrani, dia Nabi suruh pergi minta, bukan pergi situ, pergi ke negara tu, sedangkan dia orang kafir. Cuma memang Raja Habsyah ni, seorang Najasyi ni, dia tak zalim. Masa dapat berita, Raja Najasyi ni bila dapat cerita bahawasanya rombongan Nabi ni saat nak sampai, yang kata dua kali hijrah tadi, sebelum tu musyrikin Mekah datang siap-siap. Dia rasuah dulu pembesar-pembesar. Dia bagi hadiah, dia rasuah dulu. Dia kata, jap lagi ni datang, ni pembohong semua ni. Kau bunuh aja dia, atau kau jangan bagi dia jangan bagi keselamatan kat dia lah. Apa dia panggil sekarang ni kalau pergi negara orang tu? Apa dia panggil? Apa? Suaka politik. Kau jangan bagi suaka politik. Jangan bagi macam tu. Ini semua mengarut. Sebelum tu dia bagi rasuah dulu ni musyrikin Mekah. Bila sampai dia bagi kat pembesar, dia tak bagi kat raja. Dia bagi kat pembesar-pembesar. Bila sampai diorang ni sampai, pembesar ni cakap, ada diorang ni orang baru sampai. Dia daripada Arab, dia begitu begini, jahat lah begitu. Dah kena rasuah. Pembesar dia bagi, pembesar dia penasihat ni. Jadi bila macam tu, Raja Najasyi, sebab tu Nabi suruh pergi. Raja Najasyi ni walaupun kafir, walaupun bukan Islam, tapi dia adil. Sebab tu Nabi suruh pergi. Maka dia pun panggil dulu, dia kata panggil dulu. Padahal maklumat yang dia dapat teruk sungguh jahat ni. Maka bila panggil, dia tengok adabnya, dia tanya Nabi, kamu tu macam mana sekian-sekian. Dia rasa ini bukan orang jahat. Dia tak percaya kat pembesar dia. Maka itu yang boleh duduk kat situ. Akhir sekali Raja Habsyah ni, Najasyi ni, dia peluk Islam. Tapi dia peluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Dia meninggal tak lama lepas pada tu. Bulan Muharram dia peluk, lebih kurang tahun ke-7 Hijrah tu yang Nabi tulis surat tu. Bulan Muharram sebenarnya. Awal-awal 7 Hijrah tu Nabi tulis surat, kan dia masuk Islam terus. Dia mati pada tahun yang sama. Dia tahu. Bila dia mati, Nabi tahu dia mati. Nabi mukjizat, dia tahu dia mati. Nabi sembahyang ghaib. Itulah ada syariat kita sembahyang ghaib. Itulah bukti bahawasanya Raja Najasyi masuk Islam. Bukti dia. Jadi kita dapat pengajaran daripada kisah hijrah yang pertama dan yang kedua ni, harus bekerjasama dengan orang bukan Islam. Nak minta tolong ke? Malah yang menunjuk jalan Nabi ketika hijrah orang kafir, bukan orang Islam, musyrik. Orang Mekah. Dia tahu selok belok kat mana nak jalan. Sebab tu Nabi daripada Mekah ke Madinah straight.
Tapi Nabi tak jalan gitu, Nabi jalan gini. Gitu. Kenapa tu? Ada seorang yang pandai jalan tapi orang kafir. Satu, kita dapat faham. Nak minta tolong orang kafir boleh. Yang kedua, boleh bekerjasama dengan orang kafir. Kenapa? Nabi bekerjasama dengan maksud pergilah kepada Najasyi. Waktu tu kafir, tak masuk Islam lagi waktu tu. Maka dibenarkan untuk bekerjasama dengan orang bukan Islam, tapi syarat, asalkan tidak menyebabkan Islam menjadi bertambah lemah. Kalau dengan bekerjasama dengan orang Islam, nak buat Islam sikit tak boleh, ada bangkangan je, jadi haram balik, tak boleh lah. Kena putuskan. Tahlusiasi, kena putuskan. Bila nak buat benda tentang Islam, dia sibuk dah kacau. Kamu agama kamu, kami agama kami. Kau sibuk apa? Tak sibuk apa? Tapi dia sibuk juga. Contohlah, sibuk juga. Jadi kalau macam tu, tak boleh bersama, haram bersama. Tapi kalau dengan kerjasama, okey je. Menyebabkan Islam makin kuat, maka boleh. Daripada peristiwa ni, Islam makin kuat tu. Ketika susah, umat Islam kena tindas, kena apa, Raja Najasyi tolong, kafir. Boleh tolong, dia tolong. Dan dia dengan sebab tolong tu lah menguatkan lagi Islam. Dapat menyelamatkan orang Islam. Boleh minta tolong. Kalau Nabi memberi kepercayaan kepada orang kafir untuk tunjuk jalan. Padahal orang kafir tu boleh je. Dia kata, aku nak wang emas ke apa ke, jumpa Abu Jahal ke apa kan. Boleh je dia beritahu. Tapi Nabi minta tolong juga. Sebab pertama dia pakar. Yang kedua, boleh dipercayai. Boleh dipercayai. Jadi tak salah untuk bekerjasama. Tapi dengan syarat. Bukan dengan kerjasama tu melemahkan lagi Islam. Kalau melemahkan lagi Islam, haram bekerjasama. Habis. Okey. Quraisy hendak membunuh Rasulullah. Quraisy hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadaan tragis Bani Hashim. Tragis tu Bani Hashim. Mari kita baca. Dan tersebut di dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah. Kitab ni, kitab Laduni ni. Kitab ni nama penuh dia apa? Al-Anwar Muhammadiyah minal Mawahibil Luduniyah, karangan Said Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Okay. Dia karang kitab. Dalam kitab tu sebut bahawa tak kala melihat Quraisy akan kemuliaan Nabi, dengan mereka menurutnya. Bila dia tengok kemuliaan Nabi ni, bila Quraisy tengok Nabi menyampaikan, makin ramai beriman, nampak kebenaran yang apa Nabi sampaikan, dia nampak, diorang ni nampak, dan kemuliaan ashabnya dan sahabat-sahabat yang join dengan Nabi, percaya kepada Nabi, bukan calon-calon orang VIP, bangsawan-bangsawan, orang hebat-hebat, orang kaya-kaya yang pada negeri Habsyah dan yang pergi ke negeri Habsyah pun yang hebat-hebat, dan melihat mereka itu akan Islam, dan dia tengok Islam tu macam mana. Sayyidina Umar dan banyak Islam pada sekalian kabilah, dan dia tengok Sayyidina Umar masuk Islam. Tu antara pembesar-besar tu, pembesar-pembesar masuk Islam. Antara yang paling besar waktu tu Sayyidina Umar, paling hebat, paling besar, paling kuat, semua orang takut dengan dia, masuk Islam. Dan banyak lagi bangsawan VIP lain, orang hebat-hebat yang masuk Islam. Dan banyak Islam pada sekalian kabilah. Banyak kabilah-kabilah makin nak beriman, makin beriman, sebab nampak kebenaran yang Nabi bawa. Maka ijma'lah mereka itu, berpakatlah mereka itu orang kafir, atas bahawa membunuh mereka itu akan Nabi. Kita tak boleh jadi ni. Kita kena pancung ni, kita kena bunuh ni, kita kena bunuh Nabi ni. Maka sampai khabar itu kepada Abi Talib. Abi Talib dapat tahu diorang ada buat mesyuarat, perbincangan untuk bunuh Nabi. Dapat tahu kat Abi Talib, pakcik dia. Lepas tu Abu Talib ni banyak tolong Nabi. Maka menghimpunkan ia akan segala Bani Hashim. Sebab Abu Talib ni dia lebih kurang macam Perdana Menteri macam tu lah, besar lah. Ganti kepada ayah dia, Abdul Muttalib. Syaibah nama dia kan, Abdul Muttalib. Syaibah meninggal, yang ganti tu Abu Talib. Maka menghimpun ia akan segala Bani Hashim dan Bani Muttalib. Abu Talib pun menghimpunkan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Masuk keturunan Nabi ni. Keturunan Nabi ada empat sebenarnya, tapi hanya dua je yang tolong Nabi, iaitu Bani Hashim,
ataupun bahasa kita panggil keturunan Hashim dan Bani Muttalib. Yang mana Hashim dan Muttalib ni adik-beradik. Bukan Abdul Muttalib, bukan. Bani Muttalib dan Bani Hashim. Dan dia kumpul semua. Sebab apa? Sebab waktu tu dia memang gitu. Dia kalau ada masalah dekat mana-mana keturunan dia, berpakat semua untuk bantu. Dia gitu. Jadi kumpullah Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan memasuk mereka itu akan Rasulullah akan Syi'ab ni masuk dalam kumpulan geng tu lah. Apa? Perhimpunan. Dan masuk mereka itu akan Rasulullah akan Syi'ab. Maksudnya, okey, sekarang ni semua nak bunuh Nabi. Okey, sekarang ni aku dah kumpul semua Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Siapa yang nak mempertahankan Nabi? Oh, pakat-pakat semua nak pertahan. Itulah masuk perhimpunan. Semua sokong Nabi. Macam itulah. Dan menegah mereka itu akan dia daripada menghendaki membunuhnya. Kita akan pertahankan Nabi. Sebab ini kita punya kabilah, kita punya kumpulan, kita punya keturunan. Walaupun ada yang tak beriman lagi waktu tu. Ada yang tak beriman. Dan adalah perbuat mereka itu akan demikian itu atas jalan memelihara akan kemaluan dan cemburu atas puak mereka itu. Kemaluan tu maksud kehormatan tu. Jadi adalah mereka buat tu sebab nak pelihara akan kehormatan. Yalah, kita punya suku, suku lah setengah kan. Kita punya suku, kita punya keturunan ni ada kena macam-macam. Takkan nak biar je. Mana boleh? Kita kena pertahankan kerana ini adalah maruah bangsa kita. Lebih kurang macam tu. Maruah bangsa kita. Nak jaga kehormatannya. Dan cemburu atas puak mereka itu. Diorang tu semua nak bunuh kan kita biar. Kalau kita biar, Bani Hashim akan marah dengan Bani Muttalib. Bani Hashim tu keturunan Nabi lah. Akan marah ke Bani Muttalib sebab kau tak tolong pun. Nanti bila-bila jadi dekat Bani Muttalib, Bani Hashim tak tolong. Macam tu lah. Jadi kita kena pertahankan Nabi ni. Dan atas cemburu puak mereka itu, musyrikin yang cemburu tu maksud yang marah nak bunuh tu, pertahan. Maka tatkala melihat Quraisy akan demikian itu, Quraisy pun tahu, diorang pakat, diorang berhimpun tu. Diorang bersatu hati nak jaga Nabi tu. Maka melihat Quraisy akan demikian itu, apa yang berlaku tu, dan bersyurah. Musyarat lah diorang, bersyurah, berunding lah, diorang datang. Kita musyarat sekali lagi. Atas bahawa menyurat mereka itu akan satu suratan yang berakad. Oh, tak boleh jadi ni. Sebab kita tak boleh bunuh dia. Sebab kita tak boleh bunuh Nabi. Sebab dia kabel besar. Macam tu lah. Pakat-pakat duduk bantu dia, macam mana nak buat? Tak boleh. Okey, macam ni kita nak buat? Kita nak juga jatuhkan maruah Nabi. Kita nak ni. Sebab nak bunuh tak boleh. Kita bunuh karakter dia. Apa? Karakter assassination. Sebut. Sampai sekarang macam tu. Tak boleh nak lawan karakter assassination. Cari peribadi, katok peribadi. Nak lawan hujah tak boleh. Itulah sekarang ni pun. Itu yang banyak kesamaan. Oh, tu cerita lain. Jadi, bila macam tu, bermusyarat. Mereka tu bermusyarat. Sebab apa? Kita tak boleh bunuh dia, kita buat macam mana? Kita jatuhkan maruah dia. Tak boleh juga kita buat, apa dia panggil? Macam tak nak berniaga, tak nak bercakap. Apa dia panggil tu? Apa dia panggil? Boykot. Boleh lah, boykot. Boykot. Kita boykot. Jadi kata apa? Boykot tu pula bukan boykot mulut, boykot tulis. Tengok dia apa? Menyurat, tulis. Mereka itu akan satu suratan yang berakad. Selain daripada semua musyrikin Mekah ni gabung ni, kita boykot, kita buat satu surat, semua sign, ketua-ketua semua sign, kita boykot. Berakad ni, berakad. Mereka itu di dalamnya atas Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kita jangan bahawa tiada berkahwin akan mereka itu. Jangan kahwin dengan bangsa tu, Bani dua-dua, Bani Muttalib dengan Bani Hashim ni. Sebab dia pergi, kita nak bunuh Nabi, dia pergi mempertahankan pula. Dia bukan geng kita dah. Kita jangan kahwin dengan dia. Dia kan dia punya keturunan lah. Kita jangan berniaga dengan dia. Jangan bercakap. Jangan semua. Boykot lah. Boykot semua. Boykot. Okay. Dan tiada bercampur dengan mereka. Tak bercampur. Langsung tak bercampur. Oh, teruk ni. Dan bahawa tiada diterimakan sulh.
Suluh ni damai. Tak diterimakan damai daripada mereka. Kalau diorang nak buat baik pun jangan. Sekali-kali hingga menyerah mereka itu akan Rasulullah bagi dibunuh, sehingga dia serah Nabi. Genjatan bukan genjatan, dia panggil apa, sekatan ekonomi, macam tu lah. Dia sekat ekonomi semua. Habis kalau macam tu, kedai yang dibuka tak ada orang beli, macam mana kawan-kawan berapa ramai sangat umat Islam waktu tu? Kalau yang jual, yang nak beli pula dia tak nak jual, pergi kedai nak beli gandum tak bagi. Macam mana nak hidup macam tu? Beli dengan kawan-kawan. Berapa ramai sangat? Bani Hashim tu berapa ramai sangat? Dia boykot sungguh ni. Dan menyurat mereka itu. Dia tulis perjanjian tadi. Akan demikian itu di dalam satu kertas dengan khat mansur. Khat mansur. Jenis khat lah kan. Ada khat rika'ah, ada khat yang tulisan tu kan. Ada khat, salah satu nama khat ni khat mansur. Khat mansur. Tulis dekat satu kertas dengan khat mansur. Anak Ikrimah. Anak kepada Ikrimah. Ikrimah ni Abu Jahal punya anak. Ikrimah. Anak Ikrimah. Dia bukan Ikrimah, anak Ikrimah. Maka jadi lasa tangannya. Lasa ni apa? Lumpuh. Maka jadi lumpuh tangannya. Dia tulis bahawasanya kita jangan berkahwin dengan mereka, jangan jual barang mereka, jangan beli barangan mereka, jangan bercakap, jangan tu. Lepas habis tulis, tangan tu je lemah, lembek. Dia lumpuh. Tu. Anak Ikrimah. Sebab Ikrimah akhir sekali masuk Islam. Ikrimah tu akhir sekali masuk Islam walaupun anak Abu Jahal. Sahabat pernah kutuk-kutuk Abu Jahal ketika Abu Jahal dah mati lah. Dia kutuk. Aku berjaya membunuh Abu Jahal begini. Nabi cakap, sakit, terasa lah dia, ayah dia. Nabi tak bagi cakap. Nabi kata gitu. Maknanya walaupun iyalah, memang patut dikutuk Abu Jahal kan. Sebab apa nama Abu Jahal? Sebab Jahal tu jahil lah. Bodoh. Bapak bodoh. Kalau bahasa sekarang. Ya, Abu, bapak. Jahal tu bahasa Melayu bodoh. Kalau sebab Abu Jahal tak berasa tak? Kalau bapak bodoh. Sebab apa dia Nabi gelar dia bapak bodoh? Memang bodoh sungguh. Setiap hari malam dia pergi dengar Nabi baca Quran tu. Sekodeng dengan Nabi. Sebab dia tahu Quran tu betul. Tapi kenapa tak beriman dengan Nabi? Aku keturunan hebat juga, kenapa aku nak ikut dia? Aku keturunan bangsawan, dia pun bangsawan, aku pun bangsawan. Sama-sama bangsawan, kami setaraf. Tu aja, sebab keturunan. Bodoh. Macam tu lah, betul anak Abu Jahal, bapak bodoh. Kalau dia tak percaya tu sebab dia ada pegangan Tuhan dia begitu begini, tak apalah, logik lah juga. Ini tak beriman sebab keturunan aja. Lah. Betul tak Muhammad? Memang betul. Hari-hari aku dengar dia baca Quran. Betul Quran tu. Quran tu adalah kalamullah. Nabi itu adalah Rasul. Aku percaya dah ianya betul. Tapi kenapa tak beriman? Kita sama setaraf, bangsawan. Betul, mana boleh beriman? Jatuhlah standard aku. Tu je. Tak bodoh. Bodoh. Tu batu nama Abu Jahal. Bodoh. Kalaulah dia kata agama ni adalah agama benar, agama dia sekarang kan, kerana dia hujah walaupun hujah dia salah. Okeylah juga. Ini bukan. Sebab tu aja. Jadi lasar tangannya. Jadi bukan Abu Jahal, anak Abu Jahal, Ikrimah. Bukan Ikrimah, anak Ikrimah. Cuculah Abu Jahal maknanya. Jadi lasar terus, jadi lumpuh lepas tulis tu. Dan digantungkan, tulislah bahawasanya kita musyrikin Mekah, Bani ni, bangsa ni, kabilah ni, bersepakat semua, cakap dekat anak-anak buah semua, jangan beli, jangan makan, jangan begitu gini dengan Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Tulis dekat kertas dan digantungkan dia dalam Kaabah, gantung dalam Kaabah perjanjian tu. Pada hari yang pertama daripada bulan Ramadan. Hari pertama bulan Ramadan start boykot itu berlaku. Kena pulau. Daripada bulan Ramadan tahun yang ke-7 daripada nubuwah. 7 tahun setelah kenabian. Dan berhimpun Banu Hashim dan Banu Muttalib kepada Abi Talib. Berhimpunlah. Macam mana kita ni? Sabarlah. Macam mana kita buat, kita cubalah, sabarlah. Kalau nak beli pun kalau ada menega pun mungkin black marketnya belakang cerita. Kalau takkanlah dia tak nak jual dia kan. Aku tak kira apa benda, perjanjian ni duit. Macam mana? Jadi senyap-senyap. Adalah yang jual senyap-senyap.
Dan masuk mereka itu sertanya akan syiabnya melainkan Abu Lahab. Abu Lahab tak masuk kumpulan Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Nabi. Kan tadi kan semua Bani Hashim, Bani Muttalib, keluarga Nabi lah, keturunan keluarga Nabi semua mempertahankan Nabi. Abu Lahab keluarga Nabi tak bertahan. Dia tak bertahan. Sebab tu dia kata kecuali melainkan Abu Lahab tak bertahan. Maka adalah padahal Abu Lahab ni ketika Nabi lahir, dia ialah elok kita cerita kan Maulidul Rasul kan. Esok tak? Kan? Bila Nabi lahir, dia sembelih berapa ratus ekor unta. Dia buat kenduri besar-besaran bila Nabi lahir, seronoknya dia. Abu Lahab ni. Malah dia bebaskan, bukan, dia suruh seorang hamba dia. Kita dah baca sebelum ni. Dia bebaskan seorang, bukan dia bebas, dia suruh hamba dia pergi uruskan Nabi. Masa tu Siti Aminah seorang. Akhir sekali dia Nabi menyusu dengan hamba kepada Abu Lahab ni. Akhirnya. Dan kita dah baca kisah tu sebelum ni. Tapi bila Nabi sampaikan dan dia tahu ianya betul, tak beriman. Betul lah. Okay. Kecuali Abu Lahab dia lawan Nabi. Maka adalah ia serta Quraisy. Abu Lahab geng Quraisy. Dalam perjanjian tu lah. Ada dalam perjanjian. Jadi Abu Lahab boleh lah, selamatlah Abu Lahab. Kau tengok aku, kata. Aku boleh beli barang semua apa. Tak ada orang boykot, tak ada orang pulau pun. Tapi korang kena pulau. Dan diam kelakuan atas demikian itu 2 tahun atau 3 tahun. 2-3 tahun kena pulau, kena boykot jadi tu. 2-3 tahun. Hingga bersangatanlah kepayahan mereka itu. Tak payah nak cerita lah macam mana payah. Maknanya 7 tahun kenabian, umur Nabi 47 lah. 3 tahun maknanya sampai umur Nabi 50 lah. Nabi hijrah 51 tahun. Umur Nabi 51 tahun. Maknanya tak lama nak hijrah dah tu. 3 tahun kepayahan sangat. Dan adalah Quraisy telah memutus daripada mereka itu akan segala makanan. Makan pun tak ada. Putus semua habis. Tak jual apa-apa dah. Dan adalah tiada sampai kepada mereka itu suatu melainkan dengan tersembunyi. Ada juga yang sampai, tapi sorok-sorok. Okey, sorok-sorok. Dan adalah mereka itu tiada keluar daripada syiab melainkan daripada satu musim kepada satu musim. Tak keluar pun mereka tu tak ada keluar. Maksudnya setiap musim tak ada pun yang keluar daripada perkumpulan. Maksudnya kan semua mempertahankan Nabi. Mereka tetap pertahan. Satu musim makin teruk. Tak ada pun keluar. Keluar tu maksud tiba-tiba okeylah, aku masuk geng musyrikin lah. Tak ada. Kemudian berdiri beberapa lelaki. Ni dah nak habis lah dia punya cerita ni. Kemudian berdiri beberapa lelaki pada menghuraikan percaraan sahifah yang digantungkan itu. Lepas dah 2-3 tahun tu, diorang ni kata, tak semua baca tau. Perjanjian tu tak semua baca. Hanya pembesar-pembesar, ketua-ketua je buat. Perjumpaan ketua-ketua, sign, gantung dalam Kaabah. Dan diceritakan cerita kat orang. Tapi tiba-tiba pada lepas 2-3 tahun tu, ada beberapa orang lelaki dia macam tak puas hati. Bukan tak puas hati lah. Kita tak pernah tengok pun perjanjian tu. Ya ke ada ke tak ada. Macam tu lah. Baik kita tengok. Apa masalahnya, baca je pun. Nak tengok lah juga. Okey. Yang digantungkan. Dan adalah telah diperlihat oleh Allah. Titik kata itu. Jadi sebelum kebetulan pada masa yang sama, Nabi dah diperlihatkan. Allah perlihatkan pada Nabi. Mudah kata Nabi mukjizat. Nabi tahu apa yang terjadi dekat sahifah tadi, dekat kertas tadi, perjanjian tadi. Nabi tahu apa yang jadi walaupun Nabi tak boleh masuk dalam Kaabah. Dan kebetulan apa yang Nabi tahu tu, masa tu juga lelaki tu nak tengok. Jadi apa yang Nabi tahu, dia tengok apa yang Nabi tahu tu. Dan adalah telah diperlihatkan oleh Allah akan nabinya atas bahawa anai-anai telah memakan akan sekalian barang yang tersurat di dalamnya daripada zulum. Dan Nabi kata dekat para sahabat yang ada, kita mungkin dah berakhir kot kita punya penyiksaan ni. Nabi kata, kenapa? Kerana istilahnya Nabi dapat wahyu lah. Wahyu, Allah beritahu kat aku bahawasanya surat perjanjian tu dah tak ada.
Tak ada tu maksud telah dimakan anak-anak apa yang tersurat, apa yang tertulis daripada zulum, daripada perkara yang zalim. Maksud yang kezaliman tu telah dimakan oleh anak-anak. Dan memutus rahim, dan yang memutuskan silaturahim termakan juga. Maksudnya kan, bermula saat ini putus saudara kan, contoh kan, itu semua dimakan anak-anak. Dan tiada tinggal melainkan nama Allah juga. Ada orang pun masih beriman dengan Allah juga walaupun kafir. Cuma dia nama musyrikin Mekah. Musyrik ni orang yang mensyirikkan, menduakan Allah. Sebab tu kita panggil musyrikin Mekah. Dia percaya pada Allah, cuma dia kata nak kepada Allah direct mana boleh, kena lalu kok berhala. Sebab tu dia sembah berhala. Sebab tu kita panggil dia musyrikin Mekah. Dia percaya pada Allah, malah dia tawaf, dia beribadah pada Allah. Orang musyrikin Mekah ni daripada dulu sebelum Nabi lagi. Dia daripada asal Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sembah Allah kan. Tapi lama-lama makin mengarut. Cuma makin lama dia bersembah berhala. Yang mana penyembahan berhala tadi bukan bermakna mereka tak sembah Allah, mereka sembah Allah. Cuma ada perantaraan, iaitu berhala. Itu dipanggil musyrikin Mekah. Mereka yang telah mensyirikkan Allah, mereka yang telah mensyarikatkan Allah. Macam tu lebih kurang musyrikin Mekah. Jadi masa tulis perjanjian ada je nama Allah. Mungkin dengan nama Allah kita buat perjanjian ini. Mungkin macam tu kot. Bahawasanya dengan ini kami Bani Nufail, Bani Qabilah ni akan memutuskan persaudaraan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib begini. Tapi ada nama Allah kat situ kan? Ada. Anak-anak tak makan nama Allah tu, kata Nabi. Tak makan. Ya? Maka mengkhabar ia akan bapa mudanya. Bapa muda ni bapa saudara. Abu Talib, dia bagi tahu Abu Talib, Nabi bagi tahu akan demikian itu. Bagi tahu bila Abu Talib, Nabi bagi tahu Abu Talib bahawasanya perjanjian tu dah tak ada, telah dimakan anak-anak, tak ada. Dan mengkhabar Abu Talib dengan demikian itu akan mereka. Abu Talib pun bagi tahu orang, bagi tahu kita dah boleh beli barang dah, tak ada dah, tak perlu nak pulau-pulau dah. Kenapa? Perjanjian tu dah tak ada dah. Beritahu begitu. Percaya terus cakap Nabi. Dia beritahu terus. Dan adalah yang membicara pada menurunkan sahifat itu 5 orang dan mereka itu. Jadi lepas beritahu tu, kecoh lah. Diorang dah boleh jual beli, diorang dah boleh kahwin, diorang dah boleh semua dah. 2-3 hari macam tu kecoh. Memanglah kecoh pun. Nampak asal kau jual beli lagi? Pembesar ni tak berhati. Masa bila pula dibatalkan? Tak dibatalkan pun. Sahifah atau perjanjian ataupun surat tadi masih lagi ada lah dalam Kaabah. Kenapa korang ni? Tapi dah viral lah. Contoh lebih kurang macam tu lah. Tapi dah viral dah. Takkan salah kot. Macam ni akhir sekali tak puas hati, 5 orang kata macam ni lah. Masa korang buat perjanjian, kami mana ada. Kami dengar cakap kau je. Mai kita baca ramai-ramai. Ada 5 orang yang buat tuntutan supaya mari kita tengok betul tak betul, ada ke tak ada lagi perjanjian tu. Macam tu. Padahal waktu tu bila Nabi bagi tahu semua percaya. Dan yang percaya tu ada yang kafir pun. Sebab tu Nabi ni memang Al-Amin, memang mereka percaya. Tak masuk Islam pun mereka percaya kat Nabi. Nabi ni memang betul. Tapi masuk Islam tu tak boleh lah. Kenapa tak masuk Islam? Keturunan lain-lain macam tu pula. Benda-benda bodoh gitu je. Bukan benda-benda yang sungguh. Nak hujah, tak kalah hujah dengan Nabi. Tak boleh. Nabi tu memang betul. Tapi tak masuk sebab benda-benda macam keturunan, macam benda-benda. Masa kita benda-benda bodoh gitu je. Sebab tu tak masuk Islam. Jadi bila Nabi cakap, Abu Talib ni yang tak beriman, Abu Talib pun percaya terus viral kan. Padahal tengoklah dulu, tak terus viral. Akhir sekali kecoh. Bila kecoh, 5 orang ni yang kuat. Dia bagi nama 5 orang. Siapa? Hisham bin Al-Harith. Dan ialah kepala mereka. Ni ketua dia. Ketua yang kata, aku nak tengok. Tak ada, kita nak tengok. Apa? Kejap boleh jual, kejap tak boleh jual. Kejap boykot, kejap tak boykot. Macam tu. Yang kedua, Zuhair bin Atikah binti Abdul Muttalib. Ni. Dan Abul Buhturi, Abu Al-Bahtari, dan Zam'ah, dan Mut'im bin Adi. 5 orang dia saja nak rekod supaya kita boleh kenang sampai bila-bila. Diorang ni berhimpun 5 orang itu pada hajun, pada satu tempat berhimpun lah, sebab nak baca lah, nak tengok balik. Sebab mereka dah mula jual beli, dah berbaik, tiba-tiba kata tak boleh pula. Dan ijma' mereka itu atas menghuraikan dia. Tak kira, kita mesti tengok.
Kita mesti tengok perjanjian tu, ya ke tak ni. Okey. Maka berkata bagi mereka itu Zuhair pun cakap, akulah awal mereka yang bertutur. Aku yang pertama bercakap. Aku nak cakap dulu. Maka kalau berpagi-pagi mereka itu, pagi itu, pergi sekaliannya kepada tempat bercakap-cakap mereka itu. Pergi tempat bercakap, atau tempat yang berkumpul lah, tempat berkumpul untuk bercakap. Orang-orang besar semua ada kat situ. Dan datang Zuhair pada pakaian yang elok. Dia pakai elok-elok Zuhair ni. Maka tawaf ia 7 keliling. Tawaf 7 keliling. Kemudian berhadap ia kepada manusia. Lepas dah tawaf tu, dekat Kaabah tu dia pun berhadap. Maka berkata ia, hai ahli Mekah, wahai ahli Mekah, bahawasa kita, sebenarnya kita ni makan kita akan makanan, kita makan makanan, kita makan elok-elok, dan memakai kita akan pakaian, kita pakai pakaian. Dan padahal Bani Hashim saudara kita juga tu. Seperti barang yang kamu lihat, kau tengoklah, Bani Hashim teruk, Bani Muttalib teruk, jadi dah boikot dah lama ni. Kamu boleh lihat kata. Demi Allah, tiada aku duduk hingga dicari akan ini sahifah yang zalimah dan yang memutuskan rahim. Aku tetap duduk kat sini, aku tak puas hati dah, aku dah kesian dah tengok saudara-saudara kita ni. Aku takkan berganjak daripada sini. Dia dah berpakat dah 5 orang ni. Yang 4 orang lagi di bawah lagi. Dia akan bantulah 4 orang nanti. Aku takkan berganjak daripada sini sehingga dihapuskan surat yang zalim ni. Dan aku tahu surat yang zalim ni sebenarnya tak ada pun. Tak ada pun surat ni. Mengarut aja. Dan kalau ada pun kita hapuskan. Aku takkan berganjak selagi tak buka dan tak tunjuk kepada kami. Dia kata gitu. Lepas tu dia dah berpakat dah. Maka sahut Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Dusta engkau. Bohong. Demi Allah, tiada dicarikan. Mana ada? Tak, masih lagi ada. Masa bila pula dibatalkan pemboikotan ni? Pemulauan ni masa bila pula dibatalkan? Tak ada, ada je. Aku tak percaya. Apa tu? Maka Zahud Zam'ah. Zam'ah ni antara 5 orang tu lah. Dia pakat. Dia kata engkau cakap demi Allah. Engkau cakap apa? Demi Allah lah engkau cakap. Sebab Abu Jahal kata, dusta engkau. Demi Allah tiada dicarikan. Kata Abu Jahal. Engkau pembohong. Dia kata dekat yang awal tadi. Engkau pembohong. Demi Allah. Ada lagi lah surat tu. Kata yang kedua, Zam'ah kata, engkau. Demi Allah, terlebih dusta. Atau bahasa sekarang, engkau. Buka-buka mulut, bohong. Buka-buka mulut, bohong. Itu bahasa sekarang. Engkau lagi lah bohong. Nak cerita banyak pula. Sebab Abu Jahal memang gitu. Engkau terlebih dusta. Engkau lagi bohong. Asal buka mulut je bohong. Tiada redha kami tak kira hingga redha engkau, sehingga kau tunjukkan. Dan berkata Abul Buhturi, yang seorang lagi kan, 5 orang tadi. Yang ketiga pula, benar Zam'ah. Ya tak ya juga. Dia kata ya tak ya juga. Tiada kami redha barang yang disuratkan padanya. Kami tak percaya apa ada dalam surat tu. Ya ke ada tak surat tu dalam tu. Dan tiada kami membenarkan dia. Kalau ada pun kami tak setuju. Kata ni. Dan berkata Mut'im, ini yang seterusnya, yang kelima ni. Mut'im bin Adi kata, telah benar kedua kamu, korang dua betul lah, dan dusta mereka yang berkata lain yang demikian itu. Sebenarnya tak ada pun surat-surat tu. Korang betul, aku rasa iyalah. Kita dah lama kena tipu dengan Abu Jahal. Berpakat orang ni. Kami berlepas kepada Allah daripadanya dan daripada barang yang disurat dalamnya. Aku tak bertanggungjawab dalam kes ni. Kalau ada sebenarnya. Kalau ada sekalipun, aku tak bertanggungjawab. Kami tak bertanggungjawab. Kata 5 orang. Jadi, kalau dah 5 orang, dia seolah-olah nampak macam ramai tu. Oh, ni bercakap. Sudah. Poin dia, nak keluarkan balik surat tu, nak baca. Sebab mereka dah yakin Nabi kata, dah tak ada surat. Nabi yakin. Diorang yakin. Walaupun ada yang tak masuk Islam, tapi yakin. Sahut Abu Jahal, ini pekerjaan telah dihukumkan pada malam yang bersyurah. Surat ni telah ditulis pada malam kita musyarat, pada malam tu. Kami dah semua kepala-kepala kabilah, kami dah musyarat dah pada tempat yang lain daripada tempat ni. Bukan kat sini lah, kami adalah buat perjanjian kat tempat lain. Dan kami bawa surat tu masuk ke dalam Kaabah. Tak mau buka lagi tu, tak mau tunjuk lagi. Maka berdiri Mut'im, pergi kepada sahifah lah. Kan tak boleh, kita kena buka juga. Akhir sekali buka lah. Buka pintu Kaabah, masuk dalam tu untuk ambil. Siapa ambil ni? Mut'im pergi. Tak berhati lah, duk bincang-bincang. Bincang apa? Nak settle masalah, ambil, kita baca lah. Kita baca. Bukan susah pun. Yang Abu Jahal tak nak bagi ni kenapa? Kau kenapa? Ada apa ni sebenarnya ni? Kata, dia tak nak bagi sebab sebenarnya tak ada pun dalam tu. Ni bercakap.
Akhir sekali bagilah, maka didapatkan dia, maka dapatlah pergi ambil, buat keluar, buat turun, dia macam bekas lah, buat turun ke bawah macam peti, buat keluar, kemudian buka. Orang ramai semua tengok pakat buka. Lepas buka, telah dimakan oleh anak-anak yang akan dia. Betul kena makan anak-anak macam Nabi cakap. Melainkan barang yang ada ia daripada nama Allah. Nama Allah dia yang tak makan anak-anak. Betul macam Nabi cakap. Mukjizat kan. Seperti barang yang mengkhabar Nabi SAW, macam yang Nabi bagi tahu. Maka dikoyakkan dia. Maka dikoyakkan dia. Maka ini mana ada perjanjian, tak ada tulis pun. Maka keluarlah mereka itu daripada Syi'ab. Diorang pun keluarlah daripada geng ni lah, perhimpunan musyrikin ni. Tak ada dah. Kita semua dah boleh lah. Dan demikianlah itu pada tahun yang ke-10 daripada nubuwah. Masa itu adalah tahun yang ke-10 daripada nubuwah, kenabian Nabi. Maknanya umur Nabi masa tu 50 lah. Nabi terima wahyu umur 40, 10 tahun umur 50. Maka bolehlah jual beli balik. Lepas jual balik, diorang tak berhati lagi. Itu tahun ke-10. Nabi hijrah lagi lebih kurang 2 tahun lebih lagi selepas pada itu. Dan peristiwa yang akan datang lepas dah macam tu lega sikit. Baru nak lega sikit aja. Tak lama, beberapa bulan je baru lega. Dah tak ada pemulawan tu. Meninggal pula Abu Talib. Tak lama lepas tu meninggal pula Siti Khadijah. Abu Talib pangkat besar, kabel besar. Siti Khadijah bank, orang kaya. Jadi bila dua-dua ni meninggal, Nabi dah tak ada kabel, susah siapa nak pertahankan Nabi. Apa-apa hal je Abu Talib akan pertahan sebab dia orang besar. Bab duit masalah pula. Khadijah ahli perniagaan dah tak ada. Jadi dua sumber hilang pada tahun seterusnya. Itu yang Allah bawa pergi Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah yang bawa Nabi, menghiburkan Nabi kerana dahlah susah perit. Baru je senang, tak lama, macam tak sampai setahun baru senang. Meninggal pula Abu Talib, meninggal pula lepas itu Khadijah. Lepas pada tu kena lagi pula dia buat rancangan seterusnya. Orang musyrikin ada buat rancangan seterusnya. Rancangan seterusnya lebih berat. Yang mana rancangan seterusnya yang Nabi akhir sekali hijrah ke Yathrib, Madinah. Itu yang ketiga. Yang ni dia kata tak boleh jadi dah ni. Tak boleh jadi. Dia tak ada kabel dah. Abu Talib tak ada nak bantu dia dah. Kita boleh bantai dia. Itu yang kena. Itu yang Nabi kena teruk. Nabi kena teruk waktu tu. Dan akhir sekali barulah, bukan Nabi, bila sebut Nabi kena teruk tu, orang Islam kena teruk. Nabi tengah semayang, dia terletak perut unta, najis unta atas belakang ketika Nabi sujud dekat depan Kaabah. Nabi tak bangun, duduk diam. Siti Fatimah ambil buang ayah dia sampai nangis-nangis. Banyak lagi yang teruk kena. Akhir sekali hijrahlah berlaku di ke Yathrib. Tapi kita berhenti kat mana? Kewafatan Abu Talib dulu, ada cerita dia. Kewafatan Sayyidatina Khadijah, ada cerita dia. Kemudian Nabi ke kota Taif. Nabi ke Taif, kena baling batu pula dengan budak-budak. Budak-budak, ada orang tua kata, kau ambil duit ni, kau pergi baling tu. Baling, berdarah-darah Nabi. Jibril datang, dia kata, kau nak tak? Aku terbalikkan bumi ni, pergi mampus semua. Nabi kata, jangan. Kerana aku nampak dalam sulbi dia baik-baik. Sulbi wat taraid. Ni belakang ni, ada baik-baik. Nabi nampak, mujizat Nabi nampak. Walaupun dia jahat, tapi dalam sulbi, mana anak-anak dia tu, benih-benih dia nanti jadi baik. Akhir sekali betul. Mereka beriman lepas generasi seterusnya. Tapi cerita tu kita akan bahas nanti. Kewafatan Abu Talib yang tu dulu. Kewafatan Abu Talib akan datang. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.